Saya Nur Azira binti Musa. Saya Muhammad Fakrullah bin Muhammad Fuad. Hai, nama saya Nur Ain Maisarah binti Samsudin. Hai, nama saya Nadirul Nazim bin Sarudin. Hai, nama saya Muhammad Farizwan bin Zulfikri. Isu COVID-19 merupakan satu benda yang tidak asing lagi bagi kita. Jadi, banyak institusi yang telah terjejas, terutamanya institusi pendidikan. Oleh itu, guru di Malaysia, kebanyakan mereka telah mengaplikasikan pelbagai cara untuk mengajar murid-murid. Terutamanya, sekarang dikenali sebagai PDPR, iaitu mengajar secara atas talian dan murid berada di rumah. Jadi, untuk inovasi kami telah inovasikan berfokuskan kepada inovasi yang berkaitan dengan video pengajaran dan juga aplikasi Telegram. Oleh itu, kajian ini akan dijalankan ke atas murid tingkatan 2 dan juga tingkatan 3 Maktab Mahmud Merbuk, Kedah. Baiklah, untuk perbincangan yang seterusnya kita akan teruskan dengan saudari Ain. Terdapat dua isu yang diketengahkan dalam kajian ini. Yang pertama adalah murid kurang motivasi dan yang kedua adalah berlaku keciciran murid dalam silibus pembelajaran. Kita bergerak kepada isu yang pertama, murid kurang motivasi. Apabila kelas online dijalankan, sebagai contohnya Google Meet, ramai pelajar bersikap pasif dan tidak menjawab soalan guru. Hampir 70% pelajar jika ditanya soalan oleh guru di dalam kelas online, mereka memilih untuk tidak menjawab sebab mereka datang ke kelas hanya sekadar datang saja. Itu mereka online, tapi bila ditanya pada guru, mereka tidak menjawab. Jadi hal ini secara tidak langsung menyebabkan mereka hilang minat. Tidak ada dorongan guru, tidak ada dorongan daripada kawan-kawan sebab mereka belajar bersendirian di dalam kelas PDPR. Jadi menyebabkan mereka tak minat dah, tak ada motivasi nak belajar. Kita bergerak pada yang kedua. Isu yang kedua adalah berlaku keciciran murid dalam silibus pembelajaran. Tidak semua murid mampu sebenarnya ada kelebihan dan fasiliti. Sebagai contohnya peranti, kadang-kadang mereka berkongsi, mereka kadang-kadang wifi ada masalah, mungkin ada setengah mereka menggunakan data. Jadi perkara ini menyebabkan mereka tidak dapat memberi fully komitmen dalam pembelajaran online. Jadi bila mereka selalu tidak datang ke kelas, lama-kelamaan kelas pertama tak datang, hari kedua tak datang, hari ketiga tak datang. Jadi bila mereka selalu tak datang disebabkan kurangnya fasiliti. Jadi berlaku keciciran murid dalam kelas itu. Baiklah, mari kita lihat apakah objektif kajian kami. Yang pertama, objektif kumpulan kami adalah untuk mengelakkan keciciran murid sepanjang PDPR berlangsung. Dan yang kedua adalah untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam PDPR yang dijalankan bagi memastikan PDPR adalah pembelajaran yang berkesan. Kawan-kawan, itulah tadi objektif kumpulan kami. Sekarang ni, mari kita lihat apakah persoalan kajian kumpulan kami. Terdapat dua persoalan dalam kajian kami. Yang pertama, soalannya adalah apakah elemen inovasi yang digunakan untuk menarik minat murid bagi mengikuti PDPR? Dan yang kedua adalah persoalannya, adakah pengintegrasian teknologi yang dijalankan dalam PDPR ini dapat memastikan murid mengikuti PDPR dengan berkesan? Itu saja pembentangan dari saya. Seterusnya rakan saya akan menyambung pembentangan. Kita pergi kepada sorotan literature. Memandangkan kami punya inovasi ni berkaitan dengan video pengajaran, yang pertama sekali kita kena tahu apa itu yang dimaksudkan dengan video. Mengikut Shepard pada tahun 2003, video dapat ditakrifkan adalah sebagai media yang menayangkan video dan juga audio dalam masa yang sama. Sehubungan dengan itu, para pendidik zaman moden kini dituntut agar setiap daripada mereka tahu untuk membuat video pengajaran masing-masing. Hal ini kerana mengikut kajian
Norah et al. Pada tahun 2012, walaupun kos penyediaan video pengajaran semakin tinggi, namun para pendidik boleh menghasilkan video pengajaran mereka mengikut kreativiti masing-masing. Hasil kajian Shaples pada tahun 2000 mendapati bahawa penggunaan video dalam proses pengajaran dapat meningkatkan pelibatan serta motivasi para pelajar. Inovasi kami melibatkan tentang penggunaan Telegram dalam proses pembelajaran. Jadi apakah kajian-kajian lepas yang menggunakan aplikasi Telegram? Menurut kajian Z 2014 dan CHEO pada 2017, mereka mendapati bahawa penggunaan aplikasi Telegram dapat dijadikan sebagai platform pembelajaran dan ia boleh digunakan sebagai salah satu cara untuk pelajar menguasai hasil pembelajaran. Selain itu, kajian Leonardo pada tahun 2020 menunjukkan bahawa mereka memanfaatkan penggunaan bot sebagai media informasi akademik di dalam sekolah mereka. Baik, langkah-langkah penghasilan produk inovasi iaitu video pengajaran yang disediakan untuk tontonan murid-murid ni sebenarnya tak adalah sesusah yang disangka. Cuma dia memerlukan sedikit kesabaran dan juga kerajinan. Okey, kenapa saya cakap perlukan sedikit kerajinan dan kesabaran? Okey, first sekali proses untuk menyediakan video pengajaran ini bermula dengan proses merakam, di mana kita perlu merancang perjalanan video itu dari awal sampailah habis video. Dan juga kita perlu menyediakan beberapa bahan-bahan tertentu untuk kita masuk ke dalam video pengajaran itu sebagai alat bantu mengajar. Kemudian selesai sahaja proses merakam, video tersebut perlulah disunting. Okey, perlu disunting menggunakan Filmora yang mana kita masukkan transition, masukkan intro dan juga outro video iaitu music, sedikit music. Lepas tu perlu potong beberapa jeda-jeda dalam video tu, contohnya kan. Lepas tu kita perlu tambahkan ataupun tingkatkan volume suara supaya video itu boleh nampak lebih menarik kepada murid-murid untuk ditonton nanti. Kemudian selesai sahaja video itu disunting, video itu perlu dieksport keluar dan dimuat naik ke YouTube lah. Selepas dah dimuat naik ke YouTube, satu makluman akan dibuat oleh guru pelatih ke dalam grup Telegram bersama dengan anak-anak murid beserta dengan latihan yang perlu dilengkapkan sejurus sahaja menonton video yang dikongsikan. Kemudian selang beberapa lama, guru pelatih akan bina beberapa soalan ringkas dalam grup Telegram dan murid-murid dalam grup Telegram tu perlu respon menggunakan poll bot, iaitu satu ciri khas yang ada dalam Telegram untuk melihat tahap penglibatan murid dalam kelas. Hasil penelitian mendapati bahawa majoriti murid lebih cenderung untuk memilih video pengajaran berbanding dengan Google Meet kerana pada pendapat mereka dengan adanya video pengajaran mereka boleh memilih waktu sendiri untuk belajar. Kemudian video pengajaran ini dikatakan selalunya berdurasi jauh lebih pendek berbanding dengan Google Meet dan disebabkan itu Google Meet selalunya akan memakan data yang lebih banyak berbanding dengan video pengajaran. Dan juga kelebihan video pengajaran ini boleh diulang tayang seberapa banyak sekalipun nak diulang untuk mendapat kefahaman berdasarkan video tersebut. Kemudian 60% daripada murid-murid ini bersetuju bahawa video pengajaran dengan style yang baharu berbanding dengan style yang lama memberikan impak yang positif kepada mereka. Sebab apa? Video style yang baharu ini cikgu telah mereveal ataupun tunjukkan muka, expression dan juga tubuh badan ketika mengajar. Manakala video yang lama ini hanyalah menunjukkan skrin PowerPoint dan juga cursor yang bergerak-gerak, pointer yang bergerak-gerak menunjukkan jalan kerja kepada satu-satu penyelesaian masalah matematik. Dan dengan adanya video pengajaran yang style baharu yang ditambah dengan transition, suara dah dikuatkan, dah ada intro dan juga outro video serta sedikit muzik, mampu menarik minat murid-murid untuk belajar dalam ketika PDPR. Dan juga penggunaan poll bot ataupun sistem undian yang digunakan dalam Telegram ini
sememangnya mampu untuk membantu guru untuk melihat sejauh mana penglibatan murid dan juga sekaligus dapat mengatasi masalah keciciran murid, kerana video pengajaran ini boleh diakses pada bila-bila masa berbanding dengan Google Meet sememangnya memakan masa yang panjang dan kebanyakan murid mungkin tidak dapat hadir pada satu-satu masa tertentu itulah. Dan Google Meet ini sekalipun dirakam mungkin kurang motivasi untuk murid-murid tengok semula. Kerana apa? Sebab Google Meet ini selalunya durasinya panjang. Kita mengajar itu banyak soal jawab dan sebagainya. Mungkin murid-murid itu takkan tengok semula video tu. Berbanding dengan video pengajaran yang jauh lebih pendek, murid-murid akan termotivasilah untuk tengok dan juga faham sekaligus terus membuat latihan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bagi pendapat saya tentang video pengajaran matematik yang dihasilkan oleh guru saya dekat YouTube. Bagi saya, video pengajaran matematik ni lebih mudah difahami dan boleh dirujuk jika terlupa atau kurang faham ketika kelas atau waktu belajar. Dan video pengajaran ini juga sebenarnya lebih fleksibel kerana ia tak terikat dengan masa atau waktu yang terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video pengajaran cikgu, saya dan rakan sekelas yang lain boleh memahami subtopik yang cikgu sampaikan. Serta juga boleh menjawab modul-modul serta aktiviti tambahan yang diberikan oleh cikgu selama pandemik yang melanda di negara kita. Video yang cikgu buat sangatlah menarik minat saya untuk belajar seluruh subtopik dan memudahkan saya untuk mengikuti pembelajaran ini. Secara tidak langsung, saya tidak ketinggalan dalam mana-mana subtopik yang sukar saya fahami kerana saya boleh menonton semula subtopik di dalam video yang telah cikgu rakamkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video pengajaran cikgu, saya dan rakan-rakan sekelas yang lain dapat memahami serta menguasai beberapa subtopik dengan mudah. Hal ini disebabkan oleh video yang ditayangkan telah menarik perhatian saya untuk belajar. Selain itu, saya tidak akan ketinggalan dalam pembelajaran semasa di rumah sepanjang pandemik COVID-19. Dengan ini, saya dapat mengulang kaji pelajaran dengan mudah dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh cikgu tanpa pertolongan ibu bapa. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, pengintegrasian teknologi dalam pendidikan amatlah penting, terutamanya dalam PDPR. Oleh itu, video pengajaran yang dibuat perlulah berjaya menarik minat murid. Dalam kajian kami telah menambah baik beberapa perkara di dalam video pengajaran, iaitu yang pertama ialah penambahbaikan kepada audio yang lebih jelas. Yang kedua ialah penggunaan papan putih. Dan yang ketiga ialah menambah baik pencahayaan di dalam video. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.